اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أكرم الأكرمين يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا مجيب السائلين إنك سميع قريب بشر الدعوات قاضيا حشان حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan mohon kesabaran, dan tetaplah di dalam persiapan dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beruntung dan berjaya. Sadaqallahul azim. Al-Imran ayat 200. Yang berbahagia dan dihormati Al-Fadhil Datuk Pengerusi dan Kuasa Pengurusan Masjid Bangsa dan seluruh dan kuasa Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya yang dihormati, diraikan, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di pagi Ramadan yang berkat ini. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita ucapkan pada Allah Rabbul Jalil atas apa saja nikmat yang dianugerahkan buat kita semua. Apalagilah nikmat yang paling terbesar di saat ini, yaitu nikmat Ramadan Al-Mubarak. Dan kita berada di pagi 13 Ramadan. Alhamdulillah. Sesungguhnya dengan nikmat hari-hari Ramadan yang semakin kita nikmati angkanya, dan hari pertama ke-13 sehingga pagi ini menunjukkan satu perkara yang besar. Kata seorang tokoh di kalangan para ulama kita yang telah meninggalkan kita, itulah Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita pandang dari sudut bertambahnya hari-hari Ramadan, dari 1, 2, 3, 4 seterusnya, menunjukkan betapa keluasan masa yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Yang pertama, kata Al-Qaradawi, untuk kita makin dekat kepadanya, makin hampir kepadanya. Yang kedua, untuk kita meraih segala pintu-pintu yang Allah buka kepada kita untuk kita masuki, baik keampunan, kerahmatan dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyedarkan kita betapa Allah masih sayang kepada kita. Diberikan hari-hari Ramadan dari hari ke hari, belum Allah tutup lagi kehidupan kita. Sesaat hari bertambah itu menunjukkan Allah sayang kepada kita. Peluang luas masih terbentang untuk kita beramal dengan secukupnya. Benar kata-kata beliau. Secara mudahnya itulah kita boleh pahami. Kalaupun Allah beri kepada kita 3 hari Ramadan, hari keempat kita meninggal lah katakan. Contohnya lah, tapi taklah meninggal sebab sampai kita masih ada. Tapi mungkin kalangan kita yang sekadar 3 hari saja. Itu pun sudah memadai kalau dia mengambil peluang 3 hari beribadat dengan bersungguh-sungguh. Ada orang Allah berikan rezeki hanya 7 hari sahaja Ramadan. Hari ke-8 Allah panggil pulang ke rahmatullah. Memadai baginya kalau dia ambil kesempatan 7 hari dia beribadat sungguh-sungguh. Tetapi saat Allah berikan kita hari-hari yang bertambah, 13, 14, mudah-mudahan besok 14, 15, lusa seterusnya, menunjukkan Allah berpeluang kita cukup besar sekali. Ambillah kesempatan itu.
Kita bukan sekadar menghitung hari, tapi kita menghitung amalan. Kita bukan sekadar menghitung Ramadan berapa hari dah bulan hari ini, tapi yang patut kita menghitung amalan. Muhasabah tentang amalan kita. Apakah ada peningkatan dari hari ke hari, hari ke hari, ataupun makin susut nilainya dari sudut ibadat, sunat dan wajib kita. Inilah muhasabah yang terpenting sebenarnya. Inilah yang disebutkan oleh seorang tokoh besar di kalangan ulama Islam kita yang terkenal, yang terkemuka. Dalam tulisan yang agak panjang tulisannya, iaitulah apa diungkapkan oleh seorang tokoh besar, Wahab bin Munabbih. Kata Wahab bin Munabbih, yang dia ini sejarahnya panjanglah kalau nak dikira di kalangan ulama salafun salah kita. Kata Wahab bin Munabbih, sambil terjemahan saja, dengan bertambahnya saat ke minit, minit ke jam, maksudnya bertambah masa dalam kehidupan seharian kita, itu berarti Allah masih buka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk meraih apa sahaja kenikmatan dalam beragama. Itulah orang yang berjaya. Adapun orang yang gagal, kecundang, kecewa, orang yang hidup dalam keadaan bertambah masa, minit ke saat, saat ke minit, minit ke jam, tapi dia tidak mengambil peluang yang Allah beri kepadanya. Pandangan ini menarik. Macam disebutkan Al-Qardawi tadilah. Maka tuan-tuan, pada pagi yang penuh barakah ini, kita masih Allah berikan nikmat kehidupan di pagi 13 Ramadan. Maka hitunglah diri kita, amal kita masing-masing, setiap pribadi. Saya cakap untuk saya, amal saya, keimanan saya, ibadat saya, dan tuan-tuan pun samalah, supaya dengan berkat perjalanan masa yang berlalu ini, kita dapat meningkatkan upaya iman dan takwa kita. Dari sudut kebaikannya makin banyak, pahala kita makin kumpulkan, keampunan kita makin raih, rahmat kita makin dapat, sayang cinta Allah kita makin capai, kedekatan dengan syurga kita dapat rasai di saat yang sama. Dengan nikmat masa yang begini penting, kita semakin berjarak jauh dengan neraka, siksaan, ancaman Allah Azza wa Jalla. Ini secara falsafahnya lah. Tetapi semua itu berlaku dalam bentuk amalan. Kerana Ramadan adalah bulan kita beramal, beribadat. Bulan Ramadan adalah bulan kita beramal, bulan kita beribadat. Bukan bulan sekadar kita raikan dengan kelebihan-kelebihannya, kita hanya bergembira dengan kelebihan, tidak. Itulah Ramadan, bulan letih, penat, tapi Allah akan cashkan kepada kita pahala melimpah ruah. Ramadan bulan letih dan penat, tapi Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Dan Ramadan letih dan penat, tak makan, tak minum, letih dalam beribadat, tapi Allah persiapkan kepada kita ruang-ruang yang penuh dengan 1001 kemanfaatan. Itulah yang kita sedang raih sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang berjaya, bukan gagal dengan Ramadan ini. Natijah kita yang paling utama Ramadan ini satu sahaja, tak dua dan tiga. Apa natijah Ramadan ini? Daripada amal kita yang kita buat
tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, zikir, munajat, doa, duha, tarawih, infak, derma, sedekah, taubat, istighfar. Salat wajib dijagai, sunat kita lakukan. Apa natijah penghujungnya? Satu saja, iaitulah la'allakum tattaqun, bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 183. Selama-lamanya Ramadan dan ibadat Ramadan, natijah penghujungnya ialah merubah manusia, merubah seluruh kehidupan, jiwa, hati, perasaan, watak, sikap, ilmu dan amal. Kepada apa? La'allakum tattaqun, makin dekat dengan Allah, makin kenal Allah, makin baik ibadatnya, makin kukuh imannya, makin mulia akhlaknya, makin baik ibadatnya, makin jauh daripada kejahatan dan keburukan dosa, dan makin cintakan agama, makin ingatkan akhiratnya, makin sayangkan syurga Allah, makin jauh pada neraka Allah. Dan kesimpulan taqwa, neraca utamanya ialah buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa Allah larang. Itulah natijah Ramadan kita. Itulah natijahnya. Kita mengharapkan sangat-sangat perubahan watak, sikap, akhlak, moral, cara hidup, cara beribadat, cara beragama berubah. Totally. Bukan perubahan sikit-sikit, tidak. Dan hal ini, kalau ikut kepada pandangan para ulama dalam isu Ramadan dan amal Ramadan ini, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang proses pentarbihan ataupun proses perubahan hidup ini, Allah lebih mengatakan sebab kunci di tangannya. Allah tahu bagaimana manusia boleh berubah, mampu berubah, mampu untuk jadi orang yang baik, kerana Allah pegang kunci kehidupan kita. Bukan kita pegang kunci kehidupan kita, tapi Allah pegang kunci. Dia tahu bagaimana dia nak betulkan kehidupan hambanya, yang dikuncikan hamba dengan apa sebentuk kebaikan, Allah tahu. Sebab apa? Sebab dialah Al-Khaliq, pencipta, dan kita makhluk yang diciptakannya. Jadi kalau sifat Allah pencipta yang mencipta, maka dia berkuasa atas penciptaannya. Sistem apa boleh tahu? Sebab dia pencipta. Semacam sebuah kenderaan, secara mudahnya kita faham macam itulah. Syarikat tertentu ciptakan satu jenama kenderaan, syarikat lebih tahu bagaimana operatkan kenderaan tadi, secara manual, secara operasinya, secara apa saja sistemnya. Dia ada manual operation. Syarikat itu berhak dalam semua perkara, baik dari sudut servisnya apa saja. Kan dia pencipta kepada kenderaan tadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Allah didik kita cara mana? Itulah di antara nikmatnya Ramadan. Satu bulan dia merubah dari sudut sikap, watak, kaitan kita dengan ibadat dan macam-macam. Maka tuan-tuan, alhamdulillah, terimalah hakikatnya. Allah nak tengok kita hamba yang berjaya, bukan gagal. Hamba yang ke syurga, bukan ke neraka. Hamba yang diradai, bukan dimurkai. Hamba yang dikasihi, bukan dibenci. Hamba yang sejahtera bahagia, bukan hamba yang kecundang celaka. Ini kenyataan. Dan falsafah inilah kita rasa kita kena faham betul-betul, kerana Ramadan ini memang satu bulan yang penuh dengan kerahmatan dan kemuliaan. Bukan satu bulan sekadar datang sekali setahun, selesai Ramadan, selesai segala-gala, sambung depan Ramadan baru. Tidak.
tapi ia proses untuk menjana insan mukmin yang sejati. Betul, kita amat mengharapkan hal ini berada dalam kotak pemikiran kita, dalam minda kita, dalam hati jiwa kita, perasaan kita. Kita tanam betul-betul. Kalau tidak, tuan-tuan, Ramadan sekadar 1 bulan datang dan pergi, tapi kita tak pernah ada titik perubahan dalam hidup kita. Kita kerugian besar. Kita amat rugi. Dan kerugian ini kerugian yang tak boleh kita bayar ganti dengan apa saja nikmat dunia kita miliki. Kita boleh beli Ramadan dengan harta yang kita miliki. Sekalipun kita kaya raya sebagai orang paling mewah di dunia ini, bilion harta kita miliki, tak boleh Ramadan. Datang pergi Ramadan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betul, satu hadis Nabi yang saya sebut semalam dalam satu kupasan khas tazkirah semalam di Shah Alam, sambil hadis pun hadis tak sampai martabat Bukhari Muslim, tapi sahih dalam pandangan para ulama hadis. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, man adraka Ramadan falan yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Maksud ini, siapa yang dapat Ramadan, bertemu Ramadan, dapat bersama Ramadan hari ke hari ke sampai penuh Ramadan dapat. Siang ke malam, malam siang, siang ke malam, siang siang, dapat Ramadan, hidup Ramadan. Tetapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Bukan Allah tak ampun, dia tak mohon keampunan. Dia terima Ramadan sekadar bulan puasa, sekadar itu saja. Tapi natijah ibadat tak ke mana. Kesungguhan ibadat tak ke mana. Kata Nabi, orang macam ni, fa'ab'adahu Allah, Allah akan jauhkan rahmat. Allah akan jauhkan hidayah rahmat selama-lamanya. Berat hadir tuan-tuan, berat. Itulah lebih berat lagi, bukan setakat dia tak berambil Ramadan, mencemarkan Ramadan. Yang suci dan murni dicemarkan dengan akhlak yang buruk, akhlak yang keji, dengan maksiat contohnya. Lagilah teruk Ramadan dicabul kehormatan oleh akhlak yang buruk dan keji. Ramadan tak sembahyang, Ramadan masih mengumpat, mengeji, mencela, masih buat maksiat. Lagi teruk. Betullah tuan-tuan, saya sebut ini untuk ingatkan diri sendiri. Sebab detik-detik Ramadan ini detik yang paling berharga kepada kita. Harga tak harganya yang boleh merasai jiwa kita masing-masing. Sebab Ramadan datang bertamu di kediaman kita. Ramadan datang bertamu sekali dalam setahun. Dia masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Dia datang tetamu khas. Datang dia pula bawa beg yang besar. Dia bawa beg sandang kecil, besar di bawah belakang. Tetamu Ramadan datang dengan kehebatan. Dengan beg besar dia bawa. Dalam beg tu macam-macam ada. Bukan baju Melayu, sampin Melayu, bukan songkok, bukan kopiah, bukan. Dalam beg Ramadan ada keampunan, ada kerahmatan, ada pahala, ada keredaan menunggu kita. Dalam beg besar Ramadan itu. Semuanya ada dalam beg Ramadan. Keampunan, rahmat, kebaikan, pahala, keselamatan, keamanan, syurga dibuka. Itulah beg Ramadan. Tetamu kita. Maka perlulah Ramadan seerat-eratnya. Jagalah tetamu Ramadan sebaik-baiknya. Dan hormatilah Ramadan tetamu kita. Bukan datang 2-3 hari, 1-2 hari ibadat. Ibadat tamu dunia 3 hari saja, keempat boleh halau balik. Bukanlah halau, boleh ucap Assalamualaikum lah. Tapi Ramadan datang bertamu sebulan penuh. Semakin lama Ramadan bersama kita, semakin luas kemuliaan Ramadan untuk kita dan kepada kita. Semakin bertambah hari, 13, 14, 17, 18, masuk hari ke-20, 10 yang terakhir, lagi besar kebaikan Ramadan kepada kita.
Itu sebab maka 10 hari terakhir adalah hari kemuncak nikmat Ramadan buat kita. Yang Nabi sebut dalam hadis kepada kita, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang hidupkan, qiyamkan malam al-qadar dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, ghufira, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuncak Ramadan. Batulah kata Ibn Rajab Al-Hambali, bila Nabi tawarkan kepada kita 10 hari akhir Ramadan, pintu kampun dibuka. Apa makna? Betul-betul Ramadan ini kemuncaknya nak ampunkan dosa kita, yang kecil yang besar. Allah sedia nak angkat dosa kita dan dikebumikan dosa buat selama-lamanya. Gantinya apa? Takwa tadilah. Ini menunjukkan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Apalagilah pintu utama Ramadan yang Allah buka daripada malam pertama hinggalah malam akhir nanti. Pintu utama Ramadan ialah keampunan dan keampunan. Al-Maghfirah. Itulah pintu utama Ramadan. Pintu utama, gerbang utama Ramadan, keampunan. Bukan pahala semata-mata. Pahala baca Quran, pahala bersedekah, pahala zikir, pahala kita bagi makan itu, dia adalah merupakan sampingan kepada keampunan tadi. Bukan kecil pahala, bukan, jangan perkecil, tapi besar tapi keampunan itulah yang paling besar sekali. Quran dibaca Ramadan, tadarus Quran, sedekah, derma, infak adalah sampingan kepada pintu besar Ramadan. Maka seorang insan bila dia capai nikmat Allah Azza wa Jalla, maka yang lain insya-Allah mudah beres. Bukan takat mudah beres macam mana, dah terampun dosanya, maka Quran pun menjadi benda melekat di hati jantungnya. Maka sedekah derma melekat dalam hidupnya. Dah keampunan dapat, maka semua amalan sampingan Ramadan tadi dengan Quran dia baca hari-hari melekat sampai bila-bila. Sampai kiamat dia mati, Quran melekat. Dia akan baca dan baca. Dengan dapat keampunan Allah dalam Ramadan itu, maka kekuatan infak dia, suka menyumbang, memberi, infak harta sikit banyak akan melekat sampai dia mati. Dia suka infak, bantu orang, suka tolong orang, suka bantu benda-benda kebaikan. Kalau dalam Ramadan dia dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, maka nikmat dia bangun bertahajud jam 4:30 pagi belum sahur setiap malam itu, pahalanya bukan pada semata melekat di hati jantungnya. Cinta seronok dengan sembahyang tahajud bukan setakat Ramadan, sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, sampai mati dia kekal dalam tahajud pukul 4:30 pagi. Kalau didapat keampunan Ramadan yang menjadi pintu utama tadi, maka semua amal ibadat dia lain, zikir yang namanya tasbih, tahmid yang dibaca lepas sembahyang, belum sembahyang itu akan menjadi amal kekal sampai kematian. Tak tinggal dia zikir, tasbih, tahmid itu. Dia nampak tuan-tuan, kekuatan utama keampunan. Tapi bila keampunan tak ada, macam mana nak kekal ibadat lain? Quran tak kekal, tasbih tak kekal, sebab jiwa masih kotor, hati masih kotor. Sebab itulah keampunannya adalah suatu pintu utama, gerbang utama. Pintu gerbang besar kita nak masuk ke belah Kuala Lumpur, itu ada di jalan Railway contohnya. Itu ibaratnya lah, orang tahu ini dah masuk sempadan Kuala Lumpur, belum tu Shah Alam. Jadi gerbang utama Ramadan adalah keampunan. Satulah dalam hal ini jelas dalam hadis Nabi SAW, 3 hadis yang paling besar sekali tentang Ramadan dan keampunan. 3 hadis yang menunggak utama Ramadan sampai kiamat. Nabi sebut hadis ini, tak pernah hadis ini menjadi hadis yang biasa, luar biasa hadis ini. Hadis Bukhari Muslim. Pertama, Nabi bersabda, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Siapa yang puasa Ramadan macam sekarang, dengan meninggalkan makan minum dapat tempoh berapa jam ini daripada matahari naik hingga gelincir, siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap redha Allah, ghufir, diampunkan dosa. Tengok, Nabi sebut bukan berberi balasan pahala banyak, Nabi sebut diampunkan dosa. Dengan puasa ini penuh keimanan, kesungguhan kau buat, dosa terampun. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamkan Ramadan dengan maksud sembahyang tarawih, setiap malam ditunaikan tarawih tanpa tinggal walaupun satu malam, dengan bersungguh-sungguh, khusyuknya, dengan begitu sekali jagaannya, tarawih, letih penat dia buat setiap malam, kata Nabi, dengan penuh keimanan, penuh kesungguhan, ghufir, diampunkan dosa. Dosa terampun lagi. Nabi tak kata saya buat tarawih banyak-banyak, banyak pahala, dapat rezeki pahala banyak-banyak. Tak ada. Nabi kaitkan diampunkan dosa. Dosa terampun lagi. Hadis yang ketiga, hadis yang sama riwayat Bukhari Muslim. Sahih hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kaitkan 10 malam terakhir Ramadan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang qiyamkan malam Al-Qadar, mana buat ibadat malam Al-Qadar dengan sungguh-sungguh, dengan maksud 10 malam akhir, dia jaga betul-betul, dalam keadaan jaga ibadat malam Ramadan begitu indah, 10 malam itu dapat Al-Qadar, kata Nabi, dengan penuh keimanan, mengharap Allah, ghufira, diampunkan dosa lagi. Nabi kaitkan ampun dosa daripada puasa, sembahyang tarawih dengan 10 malam akhir, semuanya ghufira, dosa terampun. Kenapa begitu tawaran Allah kepada kita sampai dosa diampunkan ni? Kerana kita yakin, tuan-tuan, kita yakin sampai kiamat, dan itulah kita letak dalam hati kita, kan dosalah ancaman yang boleh membunuh kehidupan beragama kita. Dosalah satu ancaman, virus yang boleh mengeruhkan hati. Virus dosalah yang boleh membunuh jiwa kita, menjadi semakin sempit, semakin tak berapa nak kuat, semakin kotor. Dosa kecil ke besar, dosalah jadikan kita makin haru biru dalam akhlak, suka mengumpat, mengeji, mencela, kata mengata, tuduh menuduh, fitnah. Dosa. Kan dosalah menyebabkan akhlak kita runtuh, tak terbangun akhlak baik. Dosa. Dosalah menyebabkan hidup kita pincang, hilang berkat, hilang rahmat dalam soal harta, soal kehidupan rumah tangga. Dosa. Kan dosalah jadikan hidup ini tak seimbang, dunia akhirat. Hilang kewarasan dalam berfikir, dalam beramal, tak berapa nak cana ibadat. Dosa. Kan dosalah jadikan kita tak berjaga solat sembahyang tu. Kan dosa masuk dalam hati kita menyebabkan kita tak berapa nak jaga ibadat-ibadat wajib itu. Kan dosalah jadikan kita jauh daripada agama, sikit-sikit akhir makin jauh. Dosa. Dosa virus yang paling berbahaya. Dia tak bunuh fizikal kita, dia bunuh dalaman kita. Bila hati rosak, jiwa rosak. Bila hati rosak, akhlak rosak. Dosa. Jadi munasabah sekali, dan memunasabah. Sebab Allah Maha Kaya, Maha mengetahui. Maka tawaran Allah kepada kita, hambaku, aku nak ampunkan kamu. Dengan Ramadan ini, aku nak ampunkan kamu. Dah bila Allah tawarkan keampunan, mana apa? Allah bersihkan jiwa kita. Sebab tu Al-Quran kita baca, jiwa makin murni. Quran masuk dalam hati jantung. Dosa terampun. Dengan Ramadan datang, kita menangis kepada Allah, mohon keampunan malam siang dengan air mata tumpah, penyesalan berlaku, kita pun sedekah infak. Menyebabkan kita jadi orang pemurah dengan harta kita ada. Kita tahu sumbernya, kita nak keluar harta ikut mana, pendapatan macam mana, nak buat macam mana. Dengan sebab kita Allah ampunkan dosa tadi, maka kita dapat tunaikan ibadat begitu mudah. Tak payah tunggu azan subuh berlaku jam 6, 10 pagi.
Pukul 4.30 dah bangun. Tak payah orang ketuk pintu rumah kita. Jom bangun sahur. Kita boleh bangun sendiri. Kekuatan tu daripada mana tuan? Daripada dosa terampun lah. Menyebabkan kita begitu rajin nak bangkit awal pagi, nak bermunajat, nak hampar sejadah, nak berdoa, nak berqiyam tahajud hinggalah jam subuh. Dengan dosa terampun telah, maka kemudahan agama ni begitu melekat dan hati kita makin bercahaya dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke jam, harinya makin hidup kita. Tuan-tuan, ini falsafah ni secara mudahnya idzal kontak Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang kami, ya Allah. Engkau lebih tahu tentang kami, kehidupan kami, kelemahan kami, kekurangan kami, keburukan kami, ya Allah. Engkau lebih tahu betul. Sebab Allah memang Tuhan yang memegang kunci kehidupan kita. Dia tahu di mana kelemahan hambanya dan bagaimana dia nak proseskan balik hambanya, nak bangunkan balik apa yang telah runtuh, nak hidupkan balik apa yang telah mati, nak elokkan balik apa yang telah rosak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan hari tuan-tuan sebab saya nak kaitkan ayat Al-Quranul Karim sebenarnya. Ini ke hujung dah. Saya cakap tadi sebab nak kaitkan satu ayat Al-Quranul Karim yang memang menjadi teras utama Ramadan kita. Itulah ayatnya, iaitu ayat daripada surah Az-Zumar 53. Az-Zumar 23, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Ayat ini ayat yang betul-betul menitahkan kita untuk kembali segera kepada Allah. Allah menanti. Allah bukan tunggu sebab tertunggu, dia bagi ruang pada kita. Dan Allah gembira. Allah menanti gembira dengan saat hambanya pulang. Saya bagi contoh dalam beberapa siri tazkirah Ramadan. Ayat ini macamlah saya gambarkan sebuah kehidupan kita sekarang bersama mak ayah kita lah. Kita yang ada ibu ayah lagi ni, yang tak ada tak adalah, yang masih ada. Tapi yang ada yang tak ada pun, sejarah tu ada. Pengalaman sebelah semak kita ada. Kita bagi tahu mak kita, mak, ini Angah ke Along ke nak balik ni? Kita bagi tahu mak kita nak balik ke kampung. Mak lama dah menanti, kata nak tengok anaknya, cucunya sekali. Kerinduan itu begitu menebal dalam hati dia. Jarak pula bukan jarak sejam dua, 5-6 jam perjalanan. Dan kita bukan boleh balik hari-hari. Tiba-tiba kita call mak kita, mak, Along on the way nak balik dah. Doakanlah bila Along sampai. Mak tanya, kau apa sampai agaknya? Entahlah, lebih kurang pukul 1 pagi kot ni Along tolak maghrib ni. Contoh sebagai contoh. Kedua pagi sampai kot, insyaAllah, doakanlah. Mak tak tidur tu tuan-tuan. Kita ada pengalaman. Saya ada pengalaman. Kita tahu seronoknya seorang ibu menanti anaknya letih tidur. Tengok jam ke jam, ya Allah, selamatkan anakku dengan kenderaan ni. Jam 2 pagi tu sampai, dia cegat depan pintu. Tunggu. Tengok lampu nampak masuk dalam pagar semua, buka pintu. Perasaannya begitu lagi gembira, seronok dengan begitu sekali. Menunggu anaknya pulang. Bukan tak tunggu anak pulang, siap dah makan atas meja untuk makan malam. Kalaupun tak banyak pun adalah 1-2 menu kegemaran anak pula tu. Dia tahu abang Lori suka makan apa. Ikan kembung goreng masak merah contohnya, sup ayam, dia prepare, dia buat walaupun dia keletihan. Saya ni contoh ni, itu kenyataan. Semua kita ada pengalaman masing-masing. Atas nama seorang ibu yang kita pernah menikmati kasih sayangnya dengan begitu sekali. Nikmat kita beribu, kan ibu yang banyak sejarah, yang manis,
Ada pahit tu ada, tapi manisnya banyak insya-Allah. Allah Azza wa Jalla, saya sebut ini, Allah SWT menuntut kita, menunggu. Allah menanti kita. Allah menunggu kita tuan-tuan, dengan harapan yang tinggi. Kalau ibu tadi menanti begitu sekali keadaannya, letih pun seronok, padahal sakit orang tua ni. Nak jalan tak berapa larat. Bila anak balik bangun, jalan elok-elok. Sebab seronok dalam hatinya begitu. Tengok pula bukan saja wajah anak, cucu pun datang bersama, 2-3 orang. Oh, lagi seronok. Dah 6 bulan, setahun tak jumpa. Bayangkan Allah Azza wa Jalla tak menanti kita ke tuan-tuan. Allah menunggu hamba-Nya. Bila hamba aku nak pulang kepada aku, bila hamba-Ku nak datang kepada aku kembali dengan pintu keampunan, buka seluas-luas ni. Maka ayat tadi adalah merupakan satu kenyataan penting. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-Ku, hai Muhammad. Allah minta Nabi sampaikan berita ini kepada umat Muhammad ini, kita lah. Orang-orang yang pernah buat kecuaian dalam hidupnya, yang berdosa dalam urusan hidupnya. Asrafu ni israf. Bahasa Arab kata membazir. Bazir apa? Bazir waktu, tenaga, berdosa lah. Bazirkan waktu buat kejahatan, bazirkan harta buat kejahatan, bazirkan masa buat benda. Ni hamba yang berdosa, kata Allah Azza wa Jalla. Katakan Muhammad, hamba-Ku yang berdosa itu, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu, kata Tuhan, putus asa rahmat-Ku. Jangan putus asa. Apa makna tuan-tuan? Maknanya Allah berjanji kepada kita, sekalipun kamu buat dosa macam mana, silap macam mana, kamu tetap hamba-Ku yang aku sayang. Jangan putus asa dengan aku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun akan semua dosa-dosa hamba-Nya yang dia lakukan. Az-Zumar ayat 53. Tolong pegang ayat tuan-tuan. Tafsiran panjang tu kena beri, tapi sambil kisah saja. Ini ayat yang betul-betul amat berkait dengan Ramadan dan keseluruhannya. Penantian Allah kepada kita ni malam, siang, pagi, petang. Untuk apa? Untuk berikan kita pintu keampunan mutlak, by cash, bukan backdated, secara tunai, untuk Allah bawa kita kembali ke jalan yang bahagia, sejahtera dan selamat. Maka apa yang kita nak lakukan ialah mengambil ayat tadi, menunjukkan bagaimana Allah persiapkan penuh perasaan menerima kita tanpa sebarang rasa murka, benci kepada hamba-Nya. Macamlah ibu tadi, bagaimanapun situ anak, sekalipun anak itu mungkin balik pun sekali setahun, tapi gembira hati ibu seumpama tengok anak hari-hari. Pada anak balik sekali setahun, telefon bukan hari-hari, 3 bulan sekali telefon, tapi jiwa ibu tadi, dia tak akan tunjuk dia rasa susah hati, dia tunjuk kegembiraan. Bahkan dia tunjuk rasa seronok menerima anaknya, walaupun mungkin ada kekurangan daripada pelbagai aspek akhlak dan macam-macam. Ini semualah tuan-tuan hal-hal yang kita kena ambil ingatan. Sebab itulah yang utama sebagai ayat tadi juga ialah satu lagi, Allah sebut kepada kita allazina asrafu, dengan makna yang cuai, yang buat dosa, buat maksiat, yang buat benda-benda Allah tak suka. Allah sebenarnya berjanji atas nama keampunan kepada kita untuk diangkat dosa-dosa kita. Dan kata para ulama, terbukti daripada hadis-hadis yang banyak, daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran yang banyak tentang soal keampunan ini, bila Allah ampunkan dosa-dosa kita, yang pasti Allah tidak akan ungkit dan ungkap kembali akan dosa-dosa hamba-Nya, walaupun satu kalimah, satu perkataan. Allah akan padamkan terus dengan kekuasaannya. Allah takkan ungkit balik, simpan dulu. Satu masa dia ungkit balik, kamu dulu kan, sekian, tak ada. Tak ada.
Allah akan hapuskan catatannya dengan keampunan yang namanya taubatan nasuha tadi. Inilah suatu rezeki kepada kita. Sebab itulah betul lah dalam beberapa keadaan dalam agama ni Nabi pun bersabda kepada kita, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Hadis sahih Nabi bersabda, orang yang dah bertaubat, Allah terima taubatnya, dia macam tak dosa lagi dah. Macam tak dosa. Dia ada dosa. Tapi kan Allah dah terima taubatnya, kaman la zambalah. Dia macam tak pernah buat dosa. Macam tak pernah buat dosa. Sebab Allah dah hapus kira semua dosanya dengan keampunan. Yang nasuhat tadilah. Itu hadis. Demikian Nabi sebut dalam hal yang sama, dalam konteks lebih kurang maksudnya boleh kita faham macam tu, tentang orang buat haji sebagai contoh. Orang buat haji, di antara falsafah haji ialah mohon ampun di padang Arafah, mohon dengan air mata tumpah, kerana di antara keutamaan besar padang Arafah ialah mohon ampun sebanyak-banyaknya. Kita bumikan dosa kita di padang Arafah tu, tak payah balik lagi dah. Balik-balik hati yang baru. Sampai Nabi kata apa? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummah. Siapa buat haji keadaan tidak cakap locah, dusta, bohong, bahkan dia buat haji penuh keinsafan, minta ampun kepada Allah, dia balik kembali ke negaranya seumpama bayi baru lahir semula. Mana balik seolah macam pakaian putih bersih, dosanya diampunkan Allah. Ini semua janji yang Allah beri kepada kita. Dan kata Al-Imam Ibn Katsir rahmatullah, kekuatannya dengan sebab taubat nasuha. Cuma bab taubat ini kita boleh bincang lain kali. Sebab itulah dalam hal ini, sekalipun kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, dalam hal taubat ini nak tunjuk kepada kita bagaimana hebatnya taubat yang kita buat ini. Apa kata Imam Nawawi rahmatullah? Saya nak baca sikit. Saya rasa dalam catatan buku saya ni, kalau adalah, saya ingat ada. Kata Imam Nawawi rahmatullah tentang hal taubat. Oh, tak ada. Buku yang lain. Kata walau takarat al-khata, sekalipun dosa kita ini bukan sekali, 100 kali, Allah masih boleh ampunkan. Tetapi janganlah kita take for granted, kalau buat dosa minta ampun, buat dosa. Tak, kita usaha untuk hentikan dosa, tapi kita terjebak balik, Allah boleh ampunkan balik. Sebab Allah tak pernah tutup pintu taubat kepada kita, dan Allah sedia mengampun kita sampai ke saat kematian kita. Allah tengok kita mati dalam iman, bukan mati dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat An-Nahl 23 tadi adalah merupakan konteksnya dekat dengan Ramadan, yang sebut tadi pintu utama Ramadan adalah keampunan. Itu pintu utama Ramadan. Suatu ada ulama yang kata, saya tak ingat siapa yang kata, tapi dia bacaan lama saya, masa lama-lama mengaji dulu, ada yang berkata, kalau tidak ada Ramadan, keampunan ini agak terjejas. Bukanlah maknanya boleh Syawal atau boleh minta ampun. Tak ada masalah, Syawal boleh minta ampun pun, bulan Muharram boleh. Tetapi Ramadan is satu pintu utama. Ya Allah menanti kita. Dan kata ulama kita yang sama, kalau tak kerana dosa kita, maka Ramadan pun tidak ada. Maka kita Ramadan dengan keampunan ini begitu dekat, melekat macam kembar siam. Ramadan dengan keampunan adalah satu ikatan yang tak pernah jauh dan menjauhkan satu sama lain. Ramadan, pintu keampunan. Pintu keampunan ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keampunan yang mutlak. Bersihkan hati kami, jiwa kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seterusnya dalam Ramadan ini ialah air mata tumpah, penyesalan, mohon kepada Allah keampunan atas apapun kekurangan kelemahan kita, kerana kita semua adalah pendosa-pendosa yang tak ada orang selamat daripada buat dosa, walau sekecil mana sekalipun, tidak ada. Kita semua boleh terjebak, boleh berlaku dosa tanpa kira siapa. Seorang imam, seorang hafiz Quran,
seorang guru yang hebat dalam agama, hatta sekalipun siapa, kita semua adalah orang-orang yang boleh terjebak dosa. Mudah-mudahan ruangnya adalah pintu keampunan Allah yang Allah buka menjadi pintu utama. Masuklah ke dalamnya dengan penuh keinsafan, yakin, percaya dengan keimanan kita masing-masing. Allah tidak pernah akan kecewakan kita. Allah tak akan pernah kecewakan hamba-Nya. Tetapi kita yang biasa mengecewakan Allah Subhanahu wa taala atas sebab kelemahan kita. Kita yang mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Kita, kalau kita nak hujah demikian, ada benarnya. Bila Allah kecewakan kita? Tak pernah. Pagi ni tuan-tuan bagi contoh yang simple, mudah lah. Contoh yang agak tak berapa nak cerdik, tapi cerdik dalam agama cerdik. Niat nak datang ke masjid. Niat semalam nak ke masjid berjemaah subuh. Niat tu dah bagi pahala dah. Allah catat dah pahala. Niat ke masjid jam subuh, dah pahala dah. Tiba-tiba jam 5 tadi, perut meragang. Lutut tak kuat. Paksa berehat. Demam contohnya. Kena ke hospital, ke klinik. Tak sampai. Sekarang mungkin di hospital, di klinik kerana nak rawatan, cari rawatan segera. Tapi catatan pahala yang kita niat, Allah tak padam. Allah kekalkan pahala sampai bila? Kematian. Maknanya Allah tak kecewakan kita. Apalagi kalau kita sampai sungguh, jam 5, jam 6.30 sampai, jam 6 suku sampai ke masjid. Lagi pahala bertambah. Tapi kita biasa mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh bangun bangkit subuh, tak nak bangkit-bangkit, pada bukan sakit, segar bugar, makan nasi per 3 pinggang. Tapi kita, itu contoh mudah. Betullah falsafah ni tolong tanam dalam pemikiran kita. Allah tak pernah akan kecewakan hamba walaupun sesaat, tapi kita biasa mengecewakan Allah dengan pelbagai kekecewaan yang kalau Allah nak hitung balik apa kecewakannya, terlalu berat kita nak pikul. Wallahul musta'an. Ya Allah, Tuhan berilah kami pintu rahmat dan berkat sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan hari yang berbaki nanti kita mohon Allah berikan rezeki lah, insya-Allah. Hari besok lusa tulat kita mohon pada Allah, moga-moga Allah berikan rezeki, badan yang sihat, kemampuan fizikal yang kuat untuk kita terus beribadat dan dapat menikmati hujung Ramadan, khasnya 10 malam terakhir nanti dengan konsisten, siang dan malam 10 malam nanti dengan konsisten, insya-Allah. Lebih daripada apa kita dah buat 20 malam terawal, insya-Allah. Kita tambahkan lagi kekuatan amal kita. Itu harapan kita. Dan ia suatu perkara yang kita kena niat pada awal-awal lagi. Niat awal sekarang lagi. Ya Allah, aku nak masuk 10 malam dengan penuh keinsafan, kesungguhan. Ya tolong ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ruang-ruang itu. Amin. Ya Rabbal. Itulah sekadar ayat sekait ke bagi ini ialah surah Az-Zumar tadi 23 dengan konteks Ramadan. Walaupun ianya sudah dibicarakan oleh ramai para penceramah. Saya pun tahu tuan-tuan di sini tiap hari durus Ramadan. Hari-hari saya tengok, masya-Allah, tajuk macam-macam. Saya follow. Sebab ilmu tu saya dapat daripada rakan-rakan yang saya juga kenal, mereka itu orang-orang berilmu. Dapat ilmu, dengar ceramah-ceramah mereka, dapat lihat, dapat dengar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun kadang-kadang ia berulang hari Ramadan ni, insya-Allah tidak pernah akan mengurangi kefahaman kita tentang Ramadan. Kerana isu agama ni isu yang tetap evergreen sampai bila-bila, insya-Allah. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata wal 'inayata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna shighara, bagaimana didik kami berkecil hingga dewasanya kami. Allahumma a'inna ala dzikrika, tolonglah kami ya Allah untuk kami ingat kepadamu. Wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman,
dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu nanti ya Allah, bersama orang-orang yang salah, yang baik di kalangan kami. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perelokkan semua urusan hidup kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari sambaran percikan api neraka-Mu yang membakar-bakar. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, siyamana, puasa kami, wa a'malana, amalan kami, qira'atana, bacaan Quran kami, salatana, salat kami. Rabbana taqabbal minna, terimalah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.